Saya terharu lah ya. Sebab apa saya terharu? Sebab seperti mana disebut oleh Saudara Saifuddin Nasution tadi, 14 tahun lagi kuat dicerca, lagi kuat dihina, diaibkan. Saya syukur kerana lebih ramai rakyat datang nak dengar dan sebagai sambutan. Maknanya rakyat tidak bodoh, Ustaz. Bukan saya di sini sebelah Takir, tadi di Telemong, di bandar tadi, kemudian semalam di Bandar Tun Razak, sebelum itu di masyarakat India, di Brickfields, di Pauli. Saya pun ada buat sikit-sikit, takut nak lebih, dia ambil TV3 ambil. Kemudian di Sabah, di Sarawak, minggu lalu saya di Sarawak, sambutan luar biasa. Ada satu tempat namanya Kenawi, Rumah Panjang. Lepas itu di Kabong, dekat Saratok, saya pun tak pernah dengar nama tempat tu. Pekan kecil dan sambutan luar biasa. Ini di Kabong, Saratok, tengok ni. Di Kabong, Saratok, tengok sambutan satu pekan keluar bagi sokongan kepada Pakatan Rakyat. Ya. Ini bukan perkara baru, ini Rumah Panjang, Udang, Kenawi. Rumah ada penuh orang. Jadi tuan rumah tu dah kata, Datuk Seri, ramai orang, belum pernah dari zaman Brooke dulu sampai sekarang. Tidak, saya kata seronok lah orang ramai, tapi saya dah bila jalan, saya takut keban sambutan itu. Di Sabah, di Lahad Datu, di Pensiangan, di Papar, sambutan begitu baik. Jadi sudah, Sabah Sarawak ini dianggap kekuatan UMNO Barisan Nasional. Tengok Papar di malam, Tawau. Ini Lahad Datu. Lahad Datu ni kubu UMNO. Sambutan begitu rupa, sudah. Sebab itu saya katakan, Keningau, dekat gunung, Kinabalu, orang dusun Kadazan Murut, Pensiangan. Ya, tengok sambutan. Kita tak bayar, tuan-tuan. UMNO kata ni bayar, semua dapat bayar berapa ringgit? RM50 seorang. Tak ada lah. Ya. Jadi sudah, ini yang menyebabkan saya kata Datuk Najib dah mula goyang. Ya, macam pokok. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Ya. Goyang Najib, Sabah dah hilang. Jadi boleh ulang. Tanya sama Najib, okey ha? 1, 2, 3. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Udahlah. Oh, bodoh tengok gitu. Orang Melayu ni menari ni dah ada lah duit sikit ni. Macam enggak. Baik, sudah. Maknanya berlaku apa yang disebut fenomena baru mutakhir ini. Dia kadang ketentuan sejarah begitu rupa. Kita Malaysia di bawah Inggeris ratus tahun, Indonesia ratus tahun, India ratus tahun. Semua langkah-langkah perubahan cari kemerdekaan gagal. Tapi sejak akhir 40-an, 50-an ada tuntutan kemerdekaan. Tak semena-mena India merdeka, Pakistan merdeka, kemudian ikuti Indonesia, kemudian Malaysia tuntut. Sudah, dia ini tuntutan zaman, disebut Zeitgeist, dictate of the time. Keadaan berubah begitu rupa. Seperti mana sekarang, berapa lama kita tuntut kebebasan, sistem baru, kemerdekaan, tak jalan. Berapa kali pilihan raya, tak dapat perubahan. Tapi tak semena-mena sekarang ini berlaku fenomena yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia kata Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat. Di Mesir, sebelum Tunisia mulanya, Ben Ali, diktator, lari dengan puluh bilion ringgit, bawa kapal terbang dengan emas, berlian, cincin berlian, semua subang, buat lagi keluar. Isteri dia nama Laila. Macam lagu lama, Laila isteri saya, buat pelari bilion-bilion. Kemudian Mesir,
berlaku juga. Ini yang disebut oleh Qaradawi sebagai Thawrah Sya'ab. Dia tak sebut Ar-Rabi' Al-Arabi atau Arab Spring, tetapi dia sebut kebangkitan rakyat. Dan ini bagi saya, saudara, satu yang penting kita Malaysia faham. Ada orang kata tak sama, memang betul tak sama, tetapi beberapa peristiwa ada kaitannya. Seperti mana saya katakan, merdeka di India, merdeka Indonesia, dia mempengaruhi perkembangan di Malaysia. Sekarang demokrasi di Indonesia, demokrasi di Mesir, itu membawa perubahan. Dan insya Allah dalam pilihan raya akan datang kita dapat kawan Putrajaya bawa perubahan yang kita harapkan, insya Allah. Saudara, ada tadi Thawrah Sya'ab, belum dapat saya minta dia orang. Okey, ini buku Thawrah Sya'ab Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Thawrah Sya'ab artinya kebangkitan rakyat. Syekh Al-Qaradawi wa Thawrah Al-Masriyah. Ya, dia cerita tentang perubahan dan kebangkitan rakyat. Bila buku ini kita luncurkan di Malaysia dengan terjemahan oleh ABIM, Kebangkitan Rakyat, ya, Ustaz-Ustaz UMNO terus bercakap di televisyen, ini buku tak ada kena-mena dengan Malaysia. Qaradawi cakap soal Mesir, kata Ustaz UMNO. Ya, Qaradawi ini siapa? Dia tak berani tegur, dia tak berani kritik, sebab dia ini Rais Hay'ah Ulama Alamiyah, ketua ulama sedunia, orang yang paling dihormati, satu-satu ulama. Kalau dia bercakap di televisyen Al Jazeera Arab, 60 juta orang tonton dia, lebih ramai daripada seluruh penduduk Malaysia. Dia tulis ini, balik kepada buku tadi, dia kata, dan dia beri amanah kepada saya. Dia kata, Syekh Anwar, Syekh lah, Syekh kecil saya ni, Syekh Anwar, tolong sampaikan kepada semua, UMNO, PAS, Hizbul Adalah, Mana Keadilan, dan seluruh rakyat Malaysia, suruh dia bagi amanah supaya minta orang baca. Ya, dan dia tulis, Ilal Akh Al-Habib, saudaraku yang dikasihi. Ujung tu Anwar Ibrahim, dia desain Yusuf Al-Qaradawi. Dia disebut awal-awal lagi dah Az-Zaim Malaysia, maknanya Perdana Menteri Malaysia. Pening nama orang. Ini doa dia, tak setuju tak apa, tetapi ini doa seorang ulama besar, kerana dia kata cari kedamaian, tegak keadilan, satukan umat, bawa perubahan seperti mana kami usahakan di dunia Arab ini. Dan ini doa dia supaya berlaku perubahan dan kita menang dalam pilihan raya akan datang, insya-Allah. Nah, apa yang disebut dalam buku ini? Bab pertama, soal hak rakyat untuk bangkit. Ada ustaz-ustaz UMNO kata, kalau buat tunjuk perasaan, bantah kerajaan, ini tak betul, kerana kita kena taat ulil amri. Ini yang wa ampu sana wa ampu sini. Ustaz wa ampu sana wa ampu sini. Ya. Tapi Qaradawi kata tak betul. Tanggungjawab kita untuk perubahan islah mastata'at, perubahan sedaya upaya kita, bukan bawa pemberontakan, bukan bunuh orang. Melalui kuasa kita, sama ada demonstrasi di Mesir, di Medan Tahrir, ataupun pilihan raya, hentikan kezaliman, hentikan pemimpin-pemimpin duk kaut kekayaan, bebaskan rakyat daripada kemiskinan, dari derita, hapuskan rasuah. Mana boleh negara-negara dikaut kekayaannya untuk keluarga tertentu. Saya akan bagi bukti-bukti. Contoh bagaimana saya katakan, beberapa tauke Cina, beberapa syarikat Melayu, puluh-puluh bilion ringgit kerana kepentingan mereka dengan keluarga orang-orang besar negara. Kita merdeka. Merdeka apa? Bila kita tanya hidup Melayu, Melayu mana? Curi lembu pun hidup Melayu, lembu yang hidup. Wang, syarikat kamu ambil, balak kamu ambil, kontrak kamu ambil, lembu yang untuk orang miskin pun kamu ambil. Malu. Tak ada manusia dari pemimpin, tak ada maruah. Itu pun bila datang ketua nikah UMNO, nyampah. Ambil duit petani, peladang, penternak. Saudara, buat syarikat orang tak tahu.
ambil komisen kapal selam. Mana ada. Oh, cakap dengan UMNO, mana bukti, mana. Yang ni duit lembu 256 juta ringgit, mentegak darah duit rakyat, dan masih ada orang cium tangan-tangan. Apa jenis manusia? Kita mungkin miskin, tapi jangan miskin maruah. Pendeta Zakbar Zainal Abidin bin Ahmad, seorang pujangga, pendeta, ahli bahasa, sastra, pendidik Melayu ulung. Dia pernah menulis tentang kemiskinan. Orang Melayu ini miskin harta, tetapi kata dia, jangan miskin budi pekerti, jangan miskin semangat dan budi pekerti. Kerana bila kita miskin budi pekerti, orang jijak kita macam hamba, orang tipu, ambil wang kita. Cium, terima kasih. Ambil pemimpin, kita agungkan. Tokoh Melayu ulung, tokoh Islam ulung, kontrak minyak berbilion ringgit anak dia sapu. Syarikat arak San Miguel dikontrol oleh keluarganya, tapi bila datang hidup Tun Mahathir. Syarikat arak San Miguel sudah. Mana ada Ustaz Anwar? Kalau orang lain kamu cepat main. Saya tak habis-habis. Plural ini Anwar ajar agama-agama, aku baru apa? Oh, gugut nak dakwah saya dulu pasal pluralisme. Saya kena berucap, kena Anwar samakan agama. Sudah. Saya baik dengan semua. Saya dialog dengan semua. Saya salat cara Islam. Semalam kita ada dialog dengan orang Kristian, tapi saya sebut apa dia kekuatan Islam. Sudah. Saya nak tanya Ustaz UMNO, kamu jumpa dengan Tok Padri, kamu boleh cakap macam tu? Tak boleh. Ya. Saya pergi, memang betul, saya pergi ke Munich, Jerman, dijemput oleh Ketua Padri. Bukan saya seorang, Syekhul Azhar dijemput. Syekhul Azhar daripada Kahirah dijemput. Rais Ulama Bosnia Herzegovina, Syekh Dr. Mustafa Sharif dijemput. Saya Syekh Anwar dijemput juga. Tapi bukan saya diminta dia bagi fatwa, ada. Saya diminta kerana dia anggap kita bawa mesej yang adil kepada semua. Dia tahu saya dulu Ma'abib, dia tahu sikap saya tentang Islam, dia tahu Azizah pakai tudung, dia tahu anak-anak saya semua pakai tudung. Saya tak kisah, saya tak lawan nak tengok sanggui Azizah bersama no? Tapi dia jemput dan saya terangkan, Islam itu mesejnya aman, adil, itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu risalah kenabian, saya kata. Ketegakkan keadilan, saya kata. Mana ada agama? Tiap minggu pesan. Tiap minggu dalam khutbah Jumaat dipesan. Tegak keadilan, tegak keadilan, tegak keadilan kepada semua. Dia tak kata tegak keadilan kepada orang Islam, tak kata tegak keadilan kepada keluarga kamu. Tegak keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tegak keadilan. Jangan hampas hak orang, jangan tindas hak orang, jangan hina, jangan fitnah. Yang ni apa? Guna televisyen tiap-tiap malam serang. Jawab sepatah tak boleh. Dah habis pak dia hentam mana Allah dah. Ya. Tak ada can jawab. Saya katakan Nur Izzah, dia kata Nur Izzah telah menggalakkan orang Melayu jadi murtad. Saya kata Nur Izzah, sabar, bijak. Ini latihan. Saya katakan, ini latihan awal. Inilah muka-muka UMNO yang kamu dan generasi kamu kena hadapi. Kerja dia fitnah, jawab tak berani, dialog tak berani, bahas tak berani. Bila cakap, ini ketua pembangkang ini memang merosakkan ekonomi negara. Saya jawab, Datuk Najib, okey, betul semua tadi tu, baik. Mari debate, bahas. Bawa beg, jom keluar parlimen. Takut. Pemimpin susah kena tegas. Pemimpin. Saya keluarkan dalam parlimen 2 minggu yang lalu. Azan ada, Saifuddin ada, siapa ada di parlimen. Apa dia kata? Saya kata, macam mana bagi kepada orang yang sama? Ini pakar Terengganu sampai Pasir Gudang, elektrik, National Grid, bagi kepada Yo Teng Lei.
Untung dia 1 tahun bilion ringgit. Beli mi gas daripada Petronas harga murah. Ambil tu jual dekat TNB harga mahal. TNB kenakan kita kadar elektrik yang mahal. Hidup Melayu. Saya tak faham hidup apa. Yang kita minta unding lah semula. Saya tak suruh batal perjanjian, unding semula. Datuk Najib nak unding pun tak berani. Bukan cakap itu. Minggu lalu kita serang lagi kerana Kementerian Pelajaran atas arah Datuk Najib, Menteri Kewangan, lulus hampir 6 bilion ringgit kontrak elektronik, IT, e-learning, komputer di sekolah-sekolah, termasuk kurikulum. Semuanya bagi ke syarikat YTL Cina, Yo Teng Li. Hampir 6 bilion ringgit. Dia dah untung bilion ringgit. Tekan kita, kadar elektrik naik, kita yang bayar. Melayu pun bayar, bukan dia Cina, India, Dayak, Kadazan. Bagi lagi 6 bilion ringgit. Apa pengalaman YTL? Ada sekolah, ada universiti, ada minat tentang pendidikan. Bila yang dia buat komputer? Tak ada. Cuma hubungan dia baik dengan Datuk Najib. Dapat kontrak 6 bilion. Hidup Melayu. Sebab itu kita tolak. Hentikanlah cara ni. Baik, saya bawa di parlimen. Pasal apa bagi pada dia? Dia hutang dari bank-bank kita sekarang 50 bilion ringgit. You tengok. Saya sengaja tegang benda ini. Saya tak percaya. Seperti mana setengah orang kata, kita anu, you cakap soal ekonomi tinggi ni, orang kampung tak nak dengar. Saya kata saya tak betul. Orang kampung harus tahu. Kerana yang mereka pilih pemimpin ni. Pemimpin ini buat keputusan. Bagi kat toke ini kontrak berpuluh bilion dan hutang kepada bank kita 50 bilion ringgit. Kemudian pergi ke kampung, ke seberang Takir, hidup Melayu di bawah alunan ombak. Sudah. Kemudian Melayu. Saya bangkit lagi. Saya tanya Tok Seri Najib, ada di Parlimen UMNO ada? Ada di Parlimen UMNO dengar? Saya kita bangkit. Kalau tak kuat, kalau nak bantah, tak usah jengit maki saya di luar. Ni saya ada depan, bangkit tanya. Saya kata, saya nak tanya Menteri Kewangan, Perdana Menteri, yang takut sangat dengan Tan Sri Syed Mokhtar ni pasal apa? Semua Syed Mokhtar, semua yang dia minta kamu bagi. Saya nak tanya takut pasal apa ni? Tak ada Melayu seberang Takir, tak ada Melayu Terengganu Cikedik, tak ada orang yang lain layak. Mesti bagi ke Syed Mokhtar. Saya bagi senarai yang dia dapat berapa. Kita tengok. Ini Syed Mokhtar ni memang asal orang Mahathir. Malakoff, ini elektrik, Syed Mokhtar. Gula, Syed Mokhtar. Pelabuhan Pulau Pinang, Syed Mokhtar. Pos, Syed Mokhtar. Gas Malaysia, Syed Mokhtar. Bank Muamalat, Bernah. Padi beras, dia. Lapangan Terbang Senai, dia. Pelabuhan Johor, dia. Alam Flora, Puspakoff, Proton. Saya tanya Najib, mana ada di dunia seorang Perdana Menteri Keuangan punya penakut orang minta apa bernama Syed Mokhtar bagi. Saya kata ni apa ni? Hutang sekarang dekat 38 bilion ringgit. Bila kita tanya, hidup Melayu. Melayu ni saja. Kalau Melayu ni bagi kat dia gula, harga gula turun tak apa. Tapi harga gula turun atau naik? Naik. Sudah. Beras. Saya dekat dengan Kedah, penanam padi banyak. Dia untung ratusan juta ringgit. Penanam padi tak ada ubah pendapatan mereka. Saudara, saya tak setuju. Saya nak bagi tahu. Saudara tak setuju pun tak apa. Tapi saya tak setuju bagi kepada Melayu ke Cina kalau rakyat didera begini. Saya akan tetap lawan, tetap lawan. Mana boleh saudara. Kita ada bangsa bermakmur. Merdeka apa? Apa dia sebut semua tu? Tak, saya minta kawan-kawan saya UMNO, tanyalah sepatah. Hidup Melayu. Kita mari baling batu. Naik bas pecahkan bas. Naik motor pecahkan cermin motor. Naik bas tengok bas. Cat kena.
baling cat, baling batu. Ada ustaz beritahu saya, tak payah marah lah, baling batu tu memang kerja jahiliah dulu pun macam tu lah. Memang jahiliah. Ya, memang tradisi jahiliah. Baling batu tu tradisi jahiliah. Kemudian kita lalu, oh kaki liwat, kaki zina, Yahudi dah datang. Oleh bapak kau. Ni apa boleh panggil kita Yahudi? Saya buat apa? Nak tak ada maruah. Ya. Saya tak boleh marah, bukan orang Semang Takib, bukan Tengan 20 orang. Tadi saya nak pergi sembahyang jemaat. 20 orang. Jangan sembahyang jemaat di sini. Kalau pak kamu punya masjid pun, kamu tak boleh kata begitu, tahu tak? Kalau kamu faham agama, tak boleh larang mana-mana orang Islam pergi sembahyang jemaat di situ. Ini dia didikan tidak ada, akhlak tidak ada. Hanya RM20 boleh tukar orang. Sudah. Sebab dan ini dibiarkan. Ada Datuk Najib pernah tegur sekali orang macam ni? Tak ada. Ada Menteri Dalam Negeri boleh tegur ini tak boleh. Saya, UMNO ke PAS ke Keadilan, kita tidak boleh setuju dan cara yang sedemikian. Tak ada. Ini dia, sudah rusak. Tak ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Inna akramakum indallahi atqakum. Najis muka lasah. Betul. Saya pun tengok video tu. Cerdik budak tu sekarang. Ya. Dan budak tu jawab pun dia bukanlah nak kena. Dia kata najis malah apa? Contohnya yang bawa amat bawa mak, contohnya macam anjing. Maknanya kalau sebut anjing tu, jawab semua lagi babi lah. Tak tahu. Allah. PPR ni dia pergi lancar satu pondok satu Malaysia. Saya setuju. Bab pertama kena ajar di pondok itu yang patut belajar termasuk Datuk Najib, jenis-jenis najis. Itu patut. Patutlah Ustaz UMNO ni orang ngampu. Ajarlah bos kamu. Ni duk ngampu je. Ini kamu ni Yahudi. Ustaz UMNO, ajarlah. Panggil Najib sini. Mutawassit apa dia, makan lazah, cerita lah. Ini budak kecil tanya. Dan budak kecil tu nak tolong dah tu. Umpamanya anjing. Fahamlah. Tak payah. Habis dah. Tadi Choi Solik, Menteri Ketua MCA, dia buat kenyataan, dia kata orang kita duk marah AES ni. Pimpak macam apa ni, Mahfuz pun terah juga dia attack EAS ni, so apa ni, kamera-kamera dia tangkap speed kereta. Jadi Choi Solik kata, ini saya syak memang Anwar Ibrahim pun terlibat dengan sasau betul ya untuk orang. Tak pakai video. Dia pasal bila kamera video nampak dia faham. Tu dia tengok, bukannya UMNO sasau, MCA pun. Saya dipecat 98. Ada projek baru, dia kata Anwar Ibrahim terlibat. Sebutlah apa pun di Malaysia ni semua Anwar Ibrahim. Jadi sudah, dia tak boleh jawab. Isunya kena jawab. Saya sebut tadi hutang berapa banyak. Saya sebut tadi pasal apa kita bagi kepada 2-3 orang ni sampai puluh-puluh bilion. Bagaimana kita nak tolong ekonomi rakyat? Saya sebut umpamanya, mengapa boleh wang rakyat itu diperalatkan, digunakan oleh pemimpin itu? Najib Menteri Kewangan 3 tahun. Tahun ini dalam belanjawan dia serang Pakatan Rakyat. Tak kerti jaga ekonomi, merosakkan ekonomi, akan menyebabkan musflis dan bankrupt negara. Itu turun harga minyak, bankrupt. PTPTN batal, bankrupt. Beli cincin, curi duit lembu, bagi kat Tajudin ni, bagi kepada syarikat-syarikat ni gula, beras, tak bankrupt. Tapi cuba kita tengok fakta soal hutang dan defisit fiskal negara kita. Kita ada angka, dan saya dah bawa ni angka, bukan angka saya. Ini angka Kementerian Kewangan. Tahunnya asal tu tahun 70, yang akhirnya tahun 2011, dah masuk 2012, daripada Bank Negara Malaysia.
Merah ni mana hutang. Yang terbakar ni memang bawah Najib memang rosak. Dia berdua. Masa tu Razak memang mula hutang. Tetapi tu Razak hutang untuk apa? Buka Felda, buka rancangan luar bandar, bas mara di kampung. Jadi kalau tanya saya, yalah, tak adalah salah kalau hutang untuk itu. Hutang untuk buat pembangunan luar bandar, saya tak bantah. Ya. Kemudian hutang membengkak. 91 saya ambil alih, saya dah kurang hutang. Tahun 92 dah mula dia kata balance budget. 93 dah lebih, 97 meningkat lebih. Putih tu maknanya tak hutang dah dan wang dah lebih. Najib, dengar bang kamu cakap ya. Itu masa saya Menteri Kewangan. Saya tak kata saya seorang pandai dah. Saya ada Kementerian Kewangan, pegawai yang cukup baik, Bank Negara, unit perancang ekonomi. Kita buat kerja. Kalau pemimpin tegas buat kerja, itu jadi baik. Saya masuk penjara, Mahathir jadi Menteri Kewangan. Dia tulis surat pinjam dari Bank Dunia. Kemudian dolar lagi teruk. Mari Najib tu dia merudum sama macam ni. Berapa hutang? 538 bilion ringgit. Ya. Tapi TV3 kata inilah Menteri Kewangan terbaik dalam sejarah Malaysia. Ya. Tan Sri Khalid, Wan Heng, Ustaz Azizan, Tok Guni Aziz, semua gagal melaksanakan mentadbir negara. Kelantan tu negeri miskin. Royalti minyak tak diberikan kepada negeri, tetapi berjaya menghapuskan kemiskinan tegar di Kelantan. Ya. Ini cuma cara dia mentadbir mengurangkan. Kelantan itu penurunan kadar kemiskinan di Kelantan itu di antara yang terbaik. Selepas Selangor, Kuala Lumpur, negeri ketiga adalah Kelantan. Ya. Kalau Selangor, kita tak heran Selangor negeri kaya. Kelantan berjaya. Tadi Saifuddin cerita pasal Sabah, pasal Selangor, Pulau Pinang, Balak di Kedah. Sudah Selangor lebih ini, angka terakhir 2.4 bilion ringgit lebih. Dalam bagi air 500 juta, semua lebih 200. Ini yang akhir, yang tahun lalu 2.2. Yang akhir angka suku pertama tahun ini 2.4 bilion ringgit lebih. Pulau Pinang lebih 2 bilion ringgit. Malaysia kurang 500 bilion ringgit. Tapi UMNO kata Menteri Kewangan ini paling baik dan bijak, pandai daripada Selangor dan Pulau Pinang. Paling papau dia. Kerana dia anggap rakyat bodoh. Ya, kerana dia tahu, dia anggap kalau dia batal program ini, jangan sebut berita ini dalam TV3, dalam Utusan Malaysia, Berita Harian, RTM, maka rakyat tidak akan tahu. Jadi aku tanya, inilah Menteri Kewangan terbaik. Kenyataannya angka Bank Negara itu sebalik. Itu sudah. Jawab dia apa? UMNO jawab tak harga minyak, harga gula? Dah. Yang dia jawab apa? Bahaya, kata teman. Bukan. Kalau Pakatan Rakyat, Anwar ni naik, habis negeri ni dijual kat China. Ya Allah. Itu je model dia. Ini negeri ini kan dia baik dengan Soros. Ya. Jadi pemuda UMNO perkasa pun, ya Anwar sokong Soros, tahu? Keluar gambar Mahathir dengan Soros. Ada tak? Ada. Bukan setakat ini tak keluar dalam TV3, ada keluar TV3. Tak ada. Ada keluar utusan. Tak ada. Tapi gambar ni betul. Tengok, bukan cakap salam. Sengih Allah, Mahathir. Punya seronok jumpa abang angkat dia. Ya, tengok. Tapi dalam kenyataan Soros ini penjenayah, Soros ini perosak ekonomi. Tengok cara dia jumpa. Dia ingat kita tak tahu. Keluar gambar. Kononnya. Datuk Najib tuduh Anwar kawan Soros. Badan-badan bukan kerajaan termasuk Suaram Soros. Tengok Najib cara senyap-senyap jumpa Soros di New York. Bila kita tanya Najib, apa pasal jumpa Soros? Saya tak pergi jumpa, dia jemput saya. 2 kali 5. Kemudian soal Israel, Anwar sokong Israel. Sampai
Sampai ada orang tanya saya pergi jumpa mereka, kata, Datuk Seri, pasal apa pergi jumpa sokong Israel? Saya kata, bila yang kau sokong Israel? Saya menteri berbelas tahun, saya pemangku Perdana Menteri, Menteri Keuangan. Saya tak pernah tulis surat kepada mana-mana pemimpin Israel. Saya tak pernah jumpa mana-mana pemimpin Israel. Saya cabut UMNO kalau ada, buat keluar bongkar. Tak ada. Sebab saya prinsip, saya tak mau terima Israel selagi dia zalim dan kejam dan membunuh orang Palestin. Yang jumpa siapa? Dr. Mahathir. Jumpa Perdana Menteri Israel yang tulis surat tahniah kepada Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Siapa dia? Dr. Mahathir. Surat tu ada. Nanti dalam majlis ceramah yang lain saya nak siapkan sekali. Sudah baca, tengok surat. Dengan ini saya selaku Perdana Menteri ucapkan tahniah atas kemenangan cemerlang saudara sebagai Perdana Menteri Israel. Bagi dah gelai. Agak gitu ah. Jadi susah. Apa dia yang difitnah? Di Kuala di TV3 tiap-tiap malam Anwar Israel. Tapi tak betul. Menteri Pertahanan Malaysia jumpa Menteri Pertahanan Israel. Menteri Luar Malaysia Sami Alba jumpa Menteri Luar Israel. Saya tak jumpa, tapi saya sokong Israel. Ada orang percaya kerana fitnah begitu rupa dan tak ada ruang kita jawab. Saya ada gambar saya jumpa Khalid Mash'al. Khalid Mash'al ini ketua pejuang Islam Hamas. Dia sambut saya, tu dia gambar dia. Siapa dia Khalid Mash'al? Ketua pejuang Islam Hamas. Siapa? Apa dia? Hamas ni paling tegas memperjuangkan Islam dan kemerdekaan Palestin lawan Israel. Ini musuh nombor satu Israel. Pemimpin pengasas Hamas namanya Syekh Ahmad Yassin. Buta mata dia. Israel anggap dia musuh utama. Dia duduk atas kerusi roda. Target radar, boom, meletup, berkecai badan dia. Syahid. Syekh Ahmad Yassin, pengasas Hamas. Khalid Mash'al ganti. Dia meletup itu macam Al-Tantuya. Saudara, Khalid Mash'al masa jumpa saya, itu masa fitnah TV3. Apa dia kata? Kata saya, Syekh Anwar, kami mendoakan kemenangan saudara supaya memimpin Malaysia dan menjadi orang harapan yang boleh bersahabat secara serius dan real dengan Palestin. Jumpa dia itu bukan senang. Dia target nombor satu Israel. Saya nak jumpa dia, saya pergi Aizah. Saya pergi Aizah. Nak jumpa Khalid Mash'al ni bahaya. Dia mana-mana dia pergi Israel dia pasang peluru. Kata tengah-tengah jumpa saya berdebu. UMNO buat kenuri lembu. Jadi jumpa, tapi saya kata kita kena jumpa. Dia pejuang, dia mujahid, dia sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan bumi Palestin dan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Jadi kita sekarang jumpa bagi sokongan dan persahabatan akrab. Jadi kita buat. Sebalik pada ini maknanya fitnah begitu rupa. Kemudian bawa cerita pula Anwar sokong kahwin lelaki sama lelaki. Aku 6 anak lah. Allah. Sekarang ni Nur Izzah sokong murtad. Sudah. Ini je UMNO dia nak lawan cara ini, cara fitnah. Dia tak boleh jawab. Ini saya jawab defisit, jawab barang dia tidak boleh. Sebab itu Syekh Khardawi dalam buku dia Kebangkitan Rakyat, dia ingatkan kita apa riuh-riuh Islam apa makna. Islam ini hebatnya, uniknya, istimewanya kerana apa? Kerana dia pertahankan kebebasan rakyat, hurriyah. Kerana apa? Kerana diberi hak rakyat bersuara. Kerana dia memuliakan insan. Dia tak letakkan beberapa darjat rakyat. Orang kampung tak reti apa, bagi dia 500, dia diam. Dia tak setuju. Dia kena didik dan bagi kebebasan media supaya rakyat tahu. Itu dia makna hurriyah, kebebasan.
Apa lagi Qaradawi kata? Wal izzah. Izzah bagi kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, kekuatan ilmu. Wal karamah, walaqad karramna bani Adam. Angkat darjat kemanusiaan. Dan kemanusiaan ini sengaja disebut wal karamah kerana di Mesir ada orang Kristian. Dan di sini dia bagi galakan. Saudara, Syekh Qaradawi bagi tahu kat saya, Komiti Sant'Egidio ini daripada Vatikan Gereja, jumpa dia, bagi tahu kat dia dan minta supaya ada hubungan dialog Muslim dan Kristian. Dan Syekh Qaradawi bagi tahu kat dia, minta Anwar, kamu dah hadir dialog Muslim Kristian, minta anda teruskan. Ulama yang cerdik ni diminta kita teruskan dialog. Orang di Malaysia UMNO ni dia cemburu kerana dia tak jemput. Dia tak jemput Menteri Agama, dia jemput saya. Menteri Agama dia jemput mana dia zakat pun dia ada asnaf sama ke sebelah. Betul. Ya. Tidak. Syekh Qaradawi dalam kitab yang Fiqh Zakah itu dia mengupas zakat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, khalifah kedua, khalifah pertama kita, kata apa? Perang riddah kepada orang mengaku Islam tapi enggan bayar zakat. Sebab apa? Zakat itu institusi bela nasib fuqara wal masakin. Tidak ada pemerintahan Islam yang boleh dianggap adil kalau tidak boleh bela rakyat miskin. Dan salah satu institusi penting ialah institusi zakat. Ada orang Islam tak mau bayar zakat, maka riddah, perang terhadap orang yang engkar. Maka kata Syekh Qaradawi, inilah dalam sejarah pertama kali dalam sejarah perang untuk membela nasib orang miskin. Sebelum itu kerajaan-kerajaan, raja-raja perang untuk Minang Puteri tak dapat kerana harta emas berlian, kerana wilayah. Tapi tak pernah orang sanggup perang untuk pertahankan orang miskin. Inilah kata Syekh Qaradawi, al-harb ala al-faqr. Kita apa laku? Bila Umar Abdul Aziz jadi khalifah, berapa tahun? 2 tahun 4 bulan. Perkenalkan zakat, berkesan. Dalam 2 tahun selesai masalah kemiskinan. 2 tahun. Kita 50 tahun hidup Melayu. Melayu. Zakat ini sebab itu saya katakan penting. Tapi kita ada menteri, saya bawa kes mahkamah syariah, dia lawan, dia tak bagi bawa ke mahkamah syariah. Bukan setakat itu, dia ambil peguam, guna duit zakat, bayar peguam. Asrah ke sebelah, duit zakat bayar peguam. Setelah didedahkan baru dia tarik balik. Sudah. Itu pun bila datang, Allahu Akbar. Ini sudah kenapa tidak didedahkan maklumat. Sebab tu saya yakin ada majlis begini sudah tegangkanlah. Sudahlah. Saya tak ada niat begitu ya. Saya memang derita. Betul. Hidup saya tidak mudah. 2 tahun, 6 tahun, 8 tahun dalam penjara. Dipukul setengah mati. Hidup dalam derita namanya, paling lusuh pakaian, paling teruk makan minum dalam penjara. Nak bulan puasa ataupun saya puasa hari Senin Khamis, sepanjang di penjara, satu kurma, setengah buka puasa, setengah sahur. Alhamdulillah, saya tahu apa arti kemiskinan. Bukan cakap soal kemiskinan, saya lalui derita itu. Saya tahu apa arti pakaian yang paling lusuh, kerana saya tak boleh tukar pakaian. Saya tahu bagaimana sakit dipukul setengah mati, tak boleh jumpa doktor. Saya tahu apa arti dihina, diaib tiap malam dalam kaca televisyen sebagai orang yang anti-Islam, Yahudi, liwat, zina, dimalukan tiap malam. Saya rasa sudah. Syekh guru jawab, Anwar,
Anggap ini sebagai latihan. Kamu tahu apa arti derita, apa arti miskin, apa arti kezaliman, apa arti sakit, apa arti derita. Saya hanya mendoakan kamu berjaya, pimpin negara ini, dan ingat, jangan lupa pengalaman lalu. Kamu nak maafkan, kamu maafkan, tapi jangan lupa pengalaman lalu. Jangan izinkan seorang pun rakyat kamu, Melayu ke Cina, ke India, ke Dayak, ke Kadazan, lalui tahap kemiskinan, dihina, derita, dizalimi seperti yang kamu alami. Kalau kamu tekad begitu bila kamu berkuasa, insya Allah kamu akan jadi pemimpin yang baik. Itu doa dia. Dan sudah kamu tanya saya, Anwar, betul kamu nak pimpin? Insya Allah saya nak pimpin. Kamu nak balas dendam tak? Apa kau nak buat dengan Najib? Nanti dia ketua pembangkang. Kalau dia tak mau, duta ke Mongolia. Apa nak buat dengan Mahathir? Biarlah dia dengan kesenangan dia, tak mau kacau. Dia umur 86-87. Atau dia memali. Biar. Apa nak buat? Saya, apa yang saya nak buat? Sudah. Ini ada Saifuddin, ada Azan, ada Ustaz Hadi, pimpinan PAS, pimpinan DAP. Saya nak bekerjasama, nak buktikan kita boleh tadbir dengan bersih. Saya nak angkat darjat orang Melayu, orang Islam dan kaum-kaum lain supaya dia rasa bangga dengan negara ini, diberi pembelaan dan diangkat darjat mereka semua. Itu tujuan saya. Ya. Saya mohon saya doakan. Nak kata saya tak ada saya dah sedikit pengalaman. Ya. Sebab itu saya kena sabar. Tapi kita kena yakin, innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kita rasa duka sebab saudara bayangkan kes mahkamah Tok Guni Aziz, Syekh Wahabah Zuhaili, ulama besar yang tafsir Al-Munir, bagi ayat pendek kat saya. Tok Guni Aziz cium, sedih, doa sebelum kes saya selamat baru ni. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang gancang, orang jahat, orang buat macam-macam, tapi kamu kena ingat Rabbuna Allah yang tentukan menang kalah, yang tentukan selamat tidak, itu Allah Subhanahu Taala. Bukan jentera mereka, bukan hakim, bukan wang mereka, bukan ugutan mereka, bukan TV3. TV3 ni dengan UMNO dia rasa dia Tuhan, boleh tentukan semua. Tak betul. Rabbuna Allah thumma istaqamu, tapi kamu kena istiqamah, jangan goyang. Kejap lagi jangan duk keliru. 14 tahun TV3 ada tipu satu lagi, keliru lagi. Iyalah, saya pun tanya macam mana ni keliru dah saya. Kamu mengaji apa? Jadi sebab itu saya katakan kita kena yakin. Sudah bayangkan siapa ada Datuk Yusof Zainal Abidin, ketua pendakwa sejak 98, duk hentam saya. Sudah kena hujan, saya hujan. 98 hentam saya. 2008 ketua pendakwa kes saya. Tetapi lepas kes ini menang, selesai, dia telefon Datuk Zainal Abidin, Yusof Zainal Abidin yang dakwa saya, yang kata saya salah nak masuk dalam penjara. Kata saya, no, cukup, aku tak mau dah. Sudah apa? Aku tak mau ada join dia orang. Aku nak bersama kamu, nak jadi peguam kamu, nak pertahankan kamu. Aku tak mau lagi dah bersebahat dengan mereka. Sudah bayangkan Yusof Zainal Abidin. Tasri Musa Hasan 2 minggu 3 minggu yang lalu masuk mahkamah nak salam dengan saya. Saya kata sebab apa? Dia nak tarik balik tuduhan kepada saya. Saya kata betul kan? Musa Hasan teruk. Iya. Tapi dia kata dia tak mau lah. Dia tarik balik.
Bila tarik balik dia ulur tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, okey. Ya apa? Okey lah. Sebab saya tak mau dendam. Saya kena fikir masa depan. Masa depan insya-Allah sudah kita perintah kita buat apa? Saya ulang, hari ini menang, esok saya umum harga minyak seluruh negara turun. Saya umumkan kalau pilihan raya tahun ini atau tahun depan, tahun itu juga kita batalkan hutang PTPTN. Saya nak tengok muka pemimpin-pemimpin UMNO yang kita tak boleh nak jawab apa. Saya nak tanya dia, ketua pemangkaian baru, ini PTPTN batal, kamu nak kata apa? Bankrupt? Saya nak turunkan tahun ini pilihan raya, kita nak turunkan cukai excise 20%. Turunkan harga kereta. Saudara nak beli kereta di Terengganu, saya nasihat jangan beli tahun ini. Tunggu pilihan raya, beli kereta, dia turunkan cukai excise 20%. Ini saja yang saya susah ikuti, dan anak-anak kecil pun ada. Cukuplah dengan penjelasan saya. Jadi kita mudah-mudahan kita lawan tetap reformasi, membujur lalu melintang, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.